Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu sesi yang terakhir. Ada beberapa sesi daripada pagi sampai ke malam. Kemudian Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berikan rezeki yang luas kepada orang yang memberi kita makan. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Jadi kita sambung kuliah kita berkenaan dengan neraka. Cuma bila dah makan ni, rasa macam nak cerita bab sedih tu macam hilang sikit . Baik, tajuk kita yang berikutnya pada minggu ini adalah berkenaan dengan keabadian neraka. Pada minggu lepas, bab yang terakhir kita bincangkan adalah berkenaan perbalahan syurga dan juga neraka. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, bila kita bercerita tentang syurga dan juga neraka, InsyaAllah, jazakallah khair, kita semua tahu tak ada siapa yang nak masuk ke dalam neraka, dan semua eager untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Cumanya yang menjadi permasalahan kita adalah untuk istiqamah. Untuk istiqamah, sentiasa beramal ataupun mendapat taufik untuk beramal dengan apa yang telah kita pun pelajari. Itu sebab perkara istiqamah ini adalah perkara yang Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis. Semua maklum hadis ini daripada Abi Amrah, wakil Abu Amrin, Sufyan bin Abdullah. Dia kata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Dia kata, "Wahai Rasulullah, boleh tak berikan aku beberapa kalimat, dua kalimat, selepas daripada engkau beritahu aku ini, aku tidak akan tanya lagi orang selain daripada engkau." Nabi SAW jawab dengan dua perkataan saja, dengan dua isi ataupun dua poin. Yang mana poin itu nampaknya mudah, tapi tak seperti mana yang kita harapkan bila kita melalui kehidupan. Nabi SAW sebut, "Qul amantu billah thumma istaqim." Engkau hendaklah berkata, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah itu bukan semata-mata sebut aku beriman kepada Allah Ta'ala, tapi hak-hak yang untuk kita sampai kepada tahap beriman kepada Allah Ta'ala itu kena ditunaikan. Kemudian Nabi SAW sebut, bila engkau dah beriman kepada Allah Ta'ala, engkau tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan engkau itu boleh dianggap sebagai orang beriman, engkau hendaklah istiqamah. Iman, kita belajar tentang iman, kita beramal tentang iman, apa yang kita telah pelajari, benda tu tak ada masalah. Yang menjadi kesukaran hidup kita ini adalah untuk istiqamah. Betul? Istiqamah itu adalah perkara yang sangat susah. Hari ni kita mungkin qiyamul lail, malam tadi kita mungkin qiyamul lail, hari ini mungkin kita qiyamul lail, tiba-tiba datang waktu futur, setahun selepas tu baru kita qiyamul lail semula. Itu pun masa Ramadan. Jadi dia tak istiqamah seperti itu. Satu hal. Perkara yang kedua saya nak sebutkan kat sini, bila orang mula mengingati Tuhan, itu menjadi masalah. Bila orang mengingati Tuhan, biasanya adalah bila dia ditimpa ujian, sakit, ada kematian, kekurangan harta. Still benda tu okey lagi bila dia rasa jiwa dia tak sedap, bila dia rasa dia diuji Tuhan, dia kembali kepada betul, benda tu okey. Tapi itu tidak dipanggil sebagai istiqamah. Istiqamah ini maksudnya dia sakit ke, dia senang ke, dia susah ke, dia dapat nikmat ke, dia straight forward. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa minan nasi wa idza adhaqna an-nasa wa idza adhaqna an-nasa dhurrun." Macam mana ayat dia? Wa idza adhaqna an-nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayh. Manusia itu, wa idza adhaqna an-nasa dhurrun munibina ilaih. Manusia itu bila dia ditimpa durun, mudarat,
ujian, bala, munibina ilaih, dia akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adzaqnahum rahmatan minhu wa idza adzaqna rahmatan minhu idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Betul ayat tu. Bila dia itu kami berikan sedikit rahmat daripada kami, idza fariqum minhum bi rabbihim, ada sebahagian daripada kelompok itu yang Allah Ta'ala uji, kemudian kami berikan dia rahmat, nikmat. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, dia bila dapat nikmat, dia berpaling tadah, dia mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu adalah perkara yang tak sepatutnya dibuat oleh manusia. Dan kita bimbang, masa kita diberikan nikmat itu, kita lupakan Tuhan dan kita mensyirikkan Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala matikan kita dalam seperti itu. Maka menjadi satu benda yang sangat malang buat kita. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, keabadian neraka, muka surat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'azim. Tidakkah mereka, iaitu orang-orang munafik, mengetahui bahawa sesiapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Ayat daripada surah At-Taubah ini, ayat 63, menunjukkan bahawa orang yang masuk ke dalam neraka, yang tidak ada sekelumit iman dalam jiwa dia, dia tak pernah beriman kepada Allah Ta'ala dekat dunia, maka dia akan kekal dalam neraka. Kemudian pada surah berikutnya, dalam surah An-Nahl ayat ke-29, Allah SWT firman, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Kemudian dalam surah berikutnya Allah SWT firman, innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya sesiapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam, dia tidak mati terus merasakan azab di dalam yang tidak pula hidup, iaitu tidak dapat bertaubat. Hadis berikutnya, hadis ke-48. Hadis ini sebenarnya berulang. Ayat Quran itu juga tentang pensabitan keabadian neraka ini telah pun disebut bersama dengan keabadian orang yang masuk syurga ke dalam syurga. Hadis ni lebih kurang sama. Nabi SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati ila al-jannah wa ahlun nari ila an-nar, ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar." Ketika ahli syurga telah masuk syurga dan ahli neraka telah masuk neraka, maka kematian didatangkan sehingga diletakkan di antara syurga dan juga neraka. Dalam riwayat yang kita baca masa membahaskan tentang keabadian orang yang berada dalam syurga, stay dekat situ, riwayat yang lain menyebutkan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kematian dalam bentuk kabshin amlah. Kabshin amlah itu maksudnya adalah kambing yang putih ada hitam pada tubuh badan dia. Sebahagian boleh sebut kabshin amlah adalah kambing hitam yang ada putih pada bahagian dia. Ala kulli hal, kambing tu hitam ataupun putih. Allah Ta'ala datangkan kematian dalam bentuk kambing. Kemudian apa yang Allah Ta'ala buat kepada kambing itu? Thumma yuzbah. Kambing itu Allah Ta'ala akan sembelih untuk menunjukkan bahawa selepas ini tidak ada lagi kematian. Kemudian thumma yunadi munadin. Orang yang menyeru, penyeru akan menyeru, ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nari la mauta. Wahai penduduk syurga, wahai ahli syurga, la mauta, selepas ini tidak akan ada lagi kematian.
Wa ya ahlan nari la mauta, wahai penduduk neraka, tidak akan lagi ada kematian. Hadis ini antara lainnya menunjukkan bahawa kematian merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdadu ahlun nari fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, maka penduduk syurga juga bergembira. Wa yazdadu ahlul nari huznan ila huznihim, maka penduduk neraka yang sedih bertambah sedih. Gambaran tentang sirat. Hadis berkenaan dengan sirat juga kita telah bahaskan. Cuma riwayat berkenaan dengan sirat ada beza sedikit pada riwayat yang disebutkan pada muka surat 165, riwayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Yasin, "Walau nasha'u la tamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun." Dan jika kami kehendaki, pastilah kami menghapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlumba-lumba mencari jalan, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Hadis ke-49, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Riwayat ini ada tambahan sedikit di permulaannya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang sirat. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Dekat pedang mahsyar, selepas kita sebutkan Allah Taala pisahkan di antara yang kekal dalam neraka, masuk neraka terus, dan juga kaum mukmin yang bercampur baur ini, Allah Ta'ala kumpul. Fayakumul mu'minuna hatta tazlafa lahumul jannah. Orang beriman akan berdiri hatta tazlafa lahumul jannah, dan mereka itu mendekati syurga. Tazlafa maksudnya adalah taqarrabah. Al-mu'minun kat situ para ulama sebutkan boleh jadi al-mu'min itu adalah mukmin yang bercampur dengan orang-orang munafik. Boleh jadi mukmin kat situ boleh jadi adalah mukmin yang mereka itu pendosa, dia tetap akan lalu kepada sirat, lalu di atas sirat, tetapi malangnya dia akan terjatuh dekat sirat. Maksudnya dia masuk neraka melalui sirat. Fayatuna Adam. Bila Allah Ta'ala datangkan syurga, manusia pun berhimpun. Fayatuna Adam. Manusia stay kat situ. Syurga tak terbuka. Jadi manusia datang jumpa Adam. Kenapa manusia datang jumpa Adam? Untuk minta syafaat supaya diteruskan stage berikutnya. Fayatuna Adama salawatullahi alaih. Maka manusia pun datang jumpa Adam. Fayaqulun ya abana istaftih lanal jannah. Dia kata, wahai bapa kami, tolong minta bukakan bagi kami syurga. Bila manusia datang jumpa Adam, Adam sebut apa kat manusia tu? Dia kata, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Adam kata, kamu tahu tak, kamu minta kepada Tuhan untuk bukakan pintu syurga, tapi kamu lupa mungkin. Lupa apa? Sebenarnya kamu terkeluar daripada syurga ni sebab akulah, dia kata. Kan kata. Dia kata, hal akhrajakum minal jannati ila khati'atu abikum. Dia kata, bukankah kamu terkeluar disebabkan kesalahan yang bapa kamu buat? Adam AS kata, lastu bi sahibi dhalika. Dia kata, aku bukan orang yang layak untuk minta Tuhan buka pintu syurga. Ada satu persoalan menarik kat sini. Cuba muslimin muslimat tengok perkataan khati'ah. Jumpa perkataan khati'ah. Apa maksud khati'ah? Khati'ah maksudnya adalah kesalahan. Hadis ini dibahaskan, apakah para anbiya dan juga para rasul melakukan kesalahan? Rasul buat salah tak? Rasul, termasuk Nabi SAW, buat salah ataupun tidak? Ada tak kesalahan yang Nabi buat?
Ada tak? Apakah kesalahan itu menafikan kemaksuman Nabi? Macam mana kita nak gabungkan? Pernah dibahas kot kan kat sini? Ada sebahagian kata benda tersebut tak, Nabi tak melakukan apa-apa kesalahan. Wallahu alam, kita tengok kepada kategori. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi, para anbiya dan juga para rasul tidak buat kesalahan besar ataupun dosa-dosa besar seperti syirik dan sebagainya. Benda tu para anbiya mustahil untuk buat. Satu. Yang kedua, maksum kat sini terpelihara daripada kesalahan ataupun dosa. Maksudnya adalah mustahil, ini kategori yang kedua. Maksud yang maksum itu, Nabi dan juga Rasul mustahil melakukan kesalahan ketika menyampaikan risalah. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW Quran, tiba-tiba Nabi salah baca. Benda tu mustahil. Kerana ini adalah antara perkara yang dijadikan hujah bagi Quraniyun yang kata Quran satu-satunya sumber dalam Islam, kerana Nabi pernah tersalah. Bahkan Nabi juga pernah disihir. Nabi pernah disihir. Siapa yang sihir Nabi? Namanya adalah Labib Ibnul A'sam. Labib Ibnul A'sam. Ala kulli hal, Nabi mustahil untuk menyampaikan wahyu salah. Benda tu tak logik. Tetapi ada perkara kita sebut sebagai sahwu, terlupa, khata', terlalai, yang Allah Ta'ala izinkan para anbiya dan juga para rasul buat dengan beberapa hikmah. Kenapa Allah Ta'ala mengizinkan rasul dan juga para anbiya ralat dalam kehidupan mereka? Ralat kat sini, ralat dalam kehidupan, bukan ralat dalam agama. Kenapa? Satu, Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan bahawa para anbiya dan juga rasul bukan Tuhan, sehingga mereka itu diangkat makam menjadi sembahan. Itu sebab Allah Ta'ala izinkan berlaku ralat ataupun berlaku tersalah gitu kita kata para anbiya dan juga rasul. Yang kedua, kesalahan itu sebenarnya bagus untuk kita jadikan iktibar. Bagus untuk kita jadikan iktibar. Beberapa contoh. Nabi SAW semasa peperangan pernah tak terbangun untuk solat subuh kerana keletihan. Kalau tak kerana peristiwa tersebut, kita juga mungkin tak tahu. Bagi orang yang selalu terlajak subuh ni, nak buat apa lepas tu? Bukan tidak. Nabi SAW pernah solat 4 rakaat. Nabi salam selepas rakaat kedua. Kemudian Nabi duduk kat tiang seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sahabat semua terpingga-pingga. Sampaikan dia kata, apakah zuhur telah pun menjadi 2 rakaat wahai Rasul? Nabi kata, ya ke? Dia kata, sahabat kata, ya. Tadi engkau cuma solat 2 rakaat. Nabi kemudian sambung, kalau tak kerana itu, mungkin tak, kita pun tak tahu kalau kita solat zuhur tiba-tiba 3 rakaat, kita nak buat apa kan? Tiba-tiba kita salam, kita pun tak tahu nak buat apa. Jadi ini di antara 2 hikmah kenapa Allah Ta'ala mengizinkan para anbiya dan juga rasul melakukan kesalahan dari sudut mereka itu manusia. Jadi itu. Lastu bisahibi dzalika. Idhabu ila ibni. Adam AS kata, pergilah kamu kepada anakku. Siapa anak special itu? Namanya adalah Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalil. Apa beza Khalil dan juga sahib? Peringkat berteman yang paling tinggi kita panggil sebagai Khalil. Khalil ini daripada perkataan khullah. Khullah. Khullah maksud khullah al-inqita', terputus. Khullah maksudnya adalah inqita'. Kenapa Ibrahim dipanggil sebagai Khalil? Kerana pengharapan Ibrahim AS itu
hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia putuskan semua pengharapan kepada makhluk. Masa Ibrahim dilontar dengan manjanik untuk masuk ke dalam api kan, yang sebahagian sebut namanya Namrud, dilontar ke dalam api melalui manjanik, dengan manjanik. Apa berlaku ke Ibrahim masa Ibrahim tengah terawang-awang kat udara? Allah Ta'ala datangkan malaikat. Ini satu benda yang ajib. Malaikat masa tengah terbang tu, malaikat tanya kat Ibrahim. Dia kata, apakah engkau memerlukan aku untuk membantumu? Ini sebelum masuk dalam api tu. Ibrahim sempat borak dengan malaikat masa terbang tu. Terbang. Bahasa mudah faham lagi tu. Nabi Ibrahim kata, kalau engkau yang Allah, kalau engkau, Nabi Ibrahim kata, adapun engkau, malaikat ni malaikat, dia kata, aku tidak perlukan. Aku hanya memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nak tolong, sedangkan malaikat itu sendiri Allah Ta'ala utus. Punya apa, kuat itu sampai Ibrahim dipanggil, layak dia panggil sebagai Khalil. Jadi kita tak boleh dapat makam Khalil. Yang dapat makam Khalil ini cuma satu orang. Bukan satu orang, cuma dua orang. Siapa yang pertama? Ibrahim. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca hadis ini, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Ibrahim juga diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan kepada Musa turut diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim kata, lastu bi sahibi dzalika, innama kuntu khalilan min wara'i wa min wara' Ibrahim kata, dia kata, aku bukanlah orang yang layak untuk membuka pintu tersebut. Minta Allah Ta'ala untuk buka pintu itu. Sebab aku ni orang yang wara'. Apa maksud wara'? Wara'un. Apa maksudnya wara'? Dalam bahasa Arab maksud wara'. Ini ustazah banyak ni. Apa maksud wara'? Allah. Apa dia? Belakang. Apa maksud ini belakang ni? Wara'. Ibrahim tawaduk sebenarnya. Dia kata, aku betul Khalil, tapi ada satu orang Nabi yang bercakap dengan Tuhan directly. Tengok, Ibrahim kat sini pengajaran kepada kita adalah, Ibrahim walaupun dia telah pun mendapat title Khalil, dia still merendah diri terhadap Nabi lain. Kita yang bukan Nabi ni kenalah lebih merendah diri. Siapa yang merendah diri? Allah Ta'ala bagi apa kat dia? Orang ingat, kita sombong, orang akan hormat kan? Tapi sebaliknya, kalau kita merendah diri, kerendahan diri itu yang akan menyebabkan darjat kita diangkat, bukan sebaliknya. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim, ma naqadat sadaqah min malin. Nabi sebut, sedekah itu tidak sekali-kali akan mengurangkan kamu punya duit. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Dan satu orang hamba yang jenis pemaaf, orang buat kesalahan dekat dia, kemudian orang tu kata, saya minta maaf, walaupun jiwa dia rasa berat, dia kata, aku maafkan. Nabi SAW kata, Allah akan jadikan orang pemaaf ini izzah. Dia itu yang akan nampak mulia. Orang ingat orang yang tak nak maafkan kesalahan orang lain nampak mulia. Tapi Nabi sebut sebaliknya. Nabi kata, orang yang bagi sedekah itu, orang pada pandangan dunia, sedekah mengurangkan harta. Nabi kata tidak. Orang yang maafkan kesalahan orang lain, orang nampak macam lekeh, orang nampak macam tak ada kuasa. Nabi kata tidak. Orang itu sebenarnya ada kemuliaan pada jiwa dia. Kemudian Nabi di penghujung hadis itu sebut, waman tawadda'a lillah, siapa yang tawaduk kerana Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan ataupun angkat darjatnya. Jadi kadang-kadang kita fikir macam lain.
bagi harta ke orang, harta kita berkurang. Sebenarnya benda tu sebaliknya. Allah Ta'ala sebut, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا, apa lebihan harta yang kamu beri, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, kamu bagi ke orang harta kamu dengan harapan, riba situ boleh maksud teknikal riba. Kenapa orang bagi riba ke orang? Supaya dia bayar lebih, betul? Dia bayar lebih. Allah Ta'ala bagi tahu, apa sahaja lebihan harta kamu yang kamu beri ke orang, dengan harapan kalau dia bayar balik, ada keuntungan lebih dekat kamu. Allah Ta'ala kata apa? Fala yarbu indallah. Kalau kamu faham konsep harta seperti itu, benda tu, harta kamu tak akan sekali-kali berkembang. Kemudian ayat tu Allah Ta'ala sambung, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Apa sahaja yang kamu bagi zakat ke orang, zakat ni dia tak mengharapkan pembalasan. Kamu mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Faulaika humul mudha'ifun, Allah Taala kata. Itulah yang menyebabkan kamu punya harta berlipat kali ganda. Itu kalau kita pandang dunia nampak macam rugi. Tapi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, benda itulah yang menguntungkan. Jadi tak rugi sebenarnya untuk kita tawaduk. Kalau orang kata awak ni dah tersalah, kita kata ya, saya tersalah. Tengoklah kan, tengok betul-betul salah. Kita kata ya, saya tersalah. Benda tu tak mengurangkan kemuliaan pun. Tak menyebabkan orang tu hina. Bahkan kalau orang tu lagi apa, degil apa, ketegak gitu kan. Ketegak. Lagi degil. Dia akan dapat kecaman dan juga cercaan. Kan? Ya. Kita akan baca nanti hadis tentang orang yang kedekut ni. Baik. Jadi tawaduk, wara ni kata aku ni belakang-belakang. I'madu ila Musa. Ibrahim AS kata, pergilah kepada Musa. Alladhi kallamahu Allahu taklima. Yang Allah Ta'ala betul-betul cakap dengan dia directly tanpa ada penghalang. Taklima ni maksudnya betul-betul cakap. Tak ada keraguan. Fayatuna Musa. Mereka pun datang menjumpai Musa. Mereka ni siapa? Kita lah kan. Kan kita baca hadis ni, orang lain yang datang. Mukmin kat sini siapa? Kita lah. Jadi ingat kat dunia kita pernah baca hadis ni. Nanti kat akhirat insyaAllah kita praktik kan. Musa pula kata, lastu bi sahibi dhalika. Para anbiya merendah diri. Musa AS kata, aku bukan orang yang layak untuk pergi minta kepada Allah buka pintu syurga. Dan kita teruskan stage berikutnya. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi. Katanya, pergilah kamu berjumpa dengan Isa. Setiap para anbiya ini, lepas dia sebut pergilah ke Nabi itu, pergilah ke Nabi ini, apa perkataan para anbiya? Dia sebutkan kelebihan. Dia sebutkan kelebihan. Isa itu kalimatillah wa ruhihi, merupakan kalimatullah. Kenapa Isa AS disebut sebagai kalimatullah? Sebab Allah Ta'ala menjadikan Isa tanpa ayah, cuma dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun. Jadi, maksud kalimatullah wa ruhihi. Dan Allah Ta'ala meniupkan ruhnya kepada Maryam. Akhirnya keluar Isa AS. Fayaqulu Isa, lastu bisahibi dhalika. Isa pun kata, aku bukan yang sepatutnya. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakum. Masa tu Nabi tengah berdiri. Para ulama sebut kat sini, berdiri kat mana ni? Di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Fayu'dhanu lahu. Dan Allah Ta'ala izinkan untuk pergi ke stage berikut ni. Baik, kita nampak dari gambaran dah. Dah kat situ, kemudian kita mula naik ke sirat. Dekat sirat pula. Apa ada dekat sirat? Dekat sirat ada satu bentuk dosa
ataupun perbuatan ataupun satu benda perkara yang sangat penting yang Allah Ta'ala letakkan di sisi sirat, kiri kanan dia tu, yang mungkin stage yang mula-mula tu dah terkeluar dah, yang tak solat dia tak keluar, yang ni terkeluar, yang munafik jatuh masa ni. Tapi di antara yang menyebabkan pengait itu mengait kaki-kaki orang lalu dekat sirat adalah wa tursalul amanatu warrahim. Allah Ta'ala hantar rahim dan juga amanah. Rahim kat sini bukan nama orang. Rahim kat sini maksudnya adalah silaturahim. Amanah dan juga silaturahim. Allahu Akbar. Siapa yang tak amanah dekat dunia, amanah ni akan cangkuk kaki dia masuk dalam neraka. Siapa yang dekat dunia, dia bergaduh sesama ahli keluarga dia sampai dia kata aku putus keluarga dengan kau, benda tu ringan di mulut tapi sangat berat dekat akhirat. Allah Ta'ala utuskan amanah dan juga rahim. Kenapa amanah dan juga rahim? Para ulama sebut kerana dua perkara ini sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana sekalipun dekat dunia kesalahan banyak kita buat, pastikan kita settle bab amanah dan juga kita settle dengan keluarga kita. Tak salah pun kadang-kadang kalau kita nak keluar rumah ke, ataupun pindah rumah, ataupun tukar kerja, kita kata kalau saya ada amanah yang saya terlepas, saya mohon maaf. Kalau saya boleh ganti, saya minta dibagi tahu, saya akan cuba ganti. Kalau tak, kesannya benda tu tak nampak kan, benda tu tak nampak, amanah tu tak nampak, dan silaturahim tu tak nampak, bukan fizikal. Kita sebut dulu kerja kan, masuk kerja sepatutnya pukul 8.30, dia masuk 8.30, 8.32 dia keluar minum kopi. Tak amanah. Harta syarikat yang sepatutnya digunakan untuk syarikat, ataupun katalah orang kata ini untuk tujuan dakwah ke, ini untuk tujuan ini, dia pakai untuk benda lain. Benda tu tak amanah. Kalau kita nak settle bab tu, antaranya salah satu kalau kita nak cari jalan keluar adalah kita clarify. Boleh tak kalau saya keluar ni, bos izin tak kalau lepas saya, ada tak waktu yang saya boleh keluar mengopi ke? Kalau bos tu kata tak, maka kita kata tak, ataupun kita beritahu kalau macam tu saya tak nak kerja kat sini lah, saya nak cari tempat kerja yang boleh saya mengopi. Benda asalkan amanah itu tak dikhianati. Gitu. Fayakumani janbatai as-sirati yaminan wa shimalan. Maka amanah rahim ada di dua-dua sisi. Dia akan cangkuk siapa yang tak memenuhi hak dia. Hak amanah tak tertunai dekat dunia, dia cangkuk. Silaturahim ada yang putus-putus, sikit-sikit putus, sikit-sikit putus. Ada orang macam tu. Dengan keluarga dia berkira, dengan kawan-kawan dia okey. Kalau kawan dia pinjam barang, okey. Keluarga dia pinjam barang, tak okey. Ada orang macam tu kat dunia ni. Sepatutnya harta tu aulanya ke mana? Aulanya pergi kepada keluarga dulu, kemudian baru orang lain. Baik. Nabi sebutkan gambaran orang yang lalu sirat. Fayamuru awwalukum kalbarq. Orang mula-mula sekali lalu dekat sirat macam al-barq. Barq ini apa? Halilintar, apa, kilat, petir, laju. Sekarang orang sebut apa yang superhero tu? Flashman apa? Flashman. Apa? The Flash. Masya Allah, lebih tahu. Kita ingat superhero ni tambah man je kan? Spiderman, Superman, Iron Man, Keluang Man. Cicak Man tu macam hudu sangat lah. Itulah The Flash, laju. Qultu bi abi wa ummi ayyu syai'in kamaril barq. Sahabat macam pelik, ada orang boleh lalu macam petir gitu. Nabi sebut, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarafati 'ainin.
Dia kata, tidakkah kamu nampak macam mana ada orang boleh lalu tarfata'ain, macam apa ni, tarfata'ain, sekelip mata, macam gitulah. Maksudnya dia lalu umpama kelip mata buka dah sampai dekat pintu syurga. Thumma kamarrir rih, ada orang lalu macam angin laju gitu kan. Thumma kamarit tayr, ada orang macam terbang, laju kelajuan burung terbang. Wa ashaddur rijali tajri bihim a'maluhum, setiap masing-masing daripada lelaki wanita yang lalu menyebabkan kita laju tu, apa dia? Apa yang menyebabkan kita laju dekat sirat? Amalan kita. Kalau kita pun buat amal dekat dunia ni slow, tak padan kita lalu dekat sirat tu, laju. Jadi siapa yang diserukan kebaikan kepada diri dia, cepat-cepat buat kebaikan tersebut. Nabi SAW sambung, wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat, sedangkan Nabi kamu pula berdiri dekat sirat. Satu je ucapan para anbiya, Rabbi salim, salim. Wahai Tuhan, salim, salim, sejahterakan, selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul abad, a'malul abad, a'malul ibad mungkin, sampailah amalan satu orang hamba itu ta'jiz, dia tak boleh pergi, macam tu je amalan dia. Nabi sebut salim, 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 tapi lelaki ni masa dekat dunia dia punya amalan tak kuat. Tak kuat menyebabkan bila dia lalu dekat situ, dia pun lalu tak kuat. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfa, sampai ada satu orang dia tak boleh berdiri dengan kaki dia. Dia buat apa? Dia merangkak, sebab amalan itu tak power macam orang lain. Wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, dan di antara dua sisi itu, seperti mana kita sebut kalalib, cangkuk, mu'allaqatun ma'muratun, yang diperintahkan cangkuk itu untuk mengambil orang yang diperintahkan untuk dikait. Jadi masa dikait tu, ada orang dikait tapi tak jatuh. Boleh faham Dia lalu, dia kena kait, tapi dia still boleh paut dekat sirat itu. Nabi SAW sebut, famakdushun najin, dia cedera parah, terluka-luka, tapi Alhamdulillah dia masuk ke syurga. Kita tak nak jadi macam itulah. Kita tak nak luka-luka kan, masuk syurga luka-luka. Engkau kenapa ni? Tadi aku kena kait dengan amanah, kait dengan, tak nak macam itu. Itu satu. Ada satu orang pula, dia terkait dan dia termasuk dalam neraka. Waliyazbillah wa mukardasun finnar. Mukardasun kita pernah sebut. Mukardasun ni maksudnya dia tergelincir dekat neraka. Ingat kita pernah sebut dulu, orang Melayu buat filem tersungkur di pintu syurga. Dia baca hadis ni, lalu dia buat filem. Wallazi nafsu bi abi, wallazi nafsu bi abi, wallazi nafsu abi Hurairah biyadih, wallazi nafsu abi Hurairah biyadih, demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, inna qa'ra jahannama la sab'una kharifan, sesungguhnya qa'r jahannam, kerak api neraka itu, dasar api neraka itu, la sab'una kharifan, sedalam 70 tahun. Boleh lagi ni, hadis ke-50. Kita skip lah boleh skip, kita bagi habis. Sifat ahli neraka. Kita baca hadis ke-51, sifat ahli neraka. Ahli neraka ni ada sifat fizikal dia. Satu hari Abu Dhar tidur, perut dia ke lantai. Kita panggil apa? Tidur meniarap. Nabi SAW kejut Abu Dhar dengan kaki. Kejut dengan kaki gitu kan.
Apa perasaan kita kalau orang kejut dengan kaki? Kalau kat asrama, ustaz tak kejut dengan kaki. Dia ada satu power lagi. Dia kejut dengan rotan. Dia ambil rotan gitu, dia dekat dekat pagar besi tu kan, bunyi rotan teng 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 teng. Bunyi tu saja telah pun mencelikkan mata. Siapa ada pengalaman? Ada pengalaman? Kena rotan masa kat ni, dekat apa? Ada pengalaman? Nabi SAW kejut dengan kaki. Kemudian Nabi kata apa? Inna hadhi dij'atun la yuhibbuha Allah. Tidur cara ini, wahai Abu Dhar, dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad, adalah tidur yang Allah Ta'ala tak suka, makruh. Sebahagian riwayat sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut, ya Junaidib. Junaidib ni nama si Abu Hurairah lah, radhiyallahu anhu. Innama hadhi dij'atun ahlin nar. Nabi sebut dekat Abu Dhar, dia kata, wahai Abu Dhar, ini cara tidur orang neraka. Jadi kita ni, kita tak nak jadi ahli neraka, dan juga kita tak nak tiru sifat ahli neraka. Ada orang suka tidur tiarap gitu, tidur ala-ala apa, Superman gitu. Muslim-muslimat tidur macam mana? Tidur cantik. Tidur sunnah. Masya Allah, muslimat tidur cantik itu macam mana tu? Maksudnya tidur cantik, bangun macam tu juga, sama, tak berubah. Tak berubah. Masya Allah, saya tak pernah jumpa orang macam tu. Tidur macam ni, bangkit macam itu kan, itu hanya berlaku dekat cerita dongeng sebenarnya. Cerita apa, Sleeping Beauty kecil-kecil yang tidur gitu. Tidur cantik. Yang mudah-mudahan muslimat tidur cantik macam tu. Tapi saya, pengalaman peribadi saya, tak pernah jumpa orang macam tu. Betul, masa mula-mula tidur tu bolehlah cantik kan, tapi lepas daripada tidur tu macam-macam, tangan ke mana entah, kemudian mulut yang terkatup tiba-tiba tenganga gitu, menganga pula, bukan takat menganga gitu, sampai tunjuk langit. Yalah, macam-macam lah. Itu orang saya jumpa lah, mungkin muslimat ni tidurnya cantik. Baik, Nabi SAW sifat ahli neraka. Hadis ke-51, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma. Nabi kata, ada dua jenis kategori ahli neraka aku tak pernah tengok. Satu, kaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar. Ada satu kaum ini bersama dengan mereka itu, dekat tangan mereka itu ada siyat. Apa maksud siyat? Cemeti. Ka'adhnabil baqar. Nabi sifatkan cemeti yang berada dekat tangan dia itu seperti mana ekor lembu. Apa maksud Nabi cemeti yang dia pakai itu macam ekor lembu? Apakah dia pergi potong ekor lembu jadikan cemeti? Apa maksud dia macam ekor lembu? Pernah tengok ekor lembu? Kalau yang kat kampung ni pernah tengok lah kan. Yang ni, yang kat bandar-bandar ni pernah tengok tak ekor lembu? Itu lembu mati. Nak lembu yang hidup. Macam mana ekor lembu keadaan dia? Apa dia? Ada ekor lembu macam itu kan? Itu lembu ajaib. Dia punya ekor tu, dia mesti tak boleh duduk diam. Dia akan apa? Dia akan kibas-kibas gitu. Ini adalah perumpamaan orang yang zalim ke orang tak tentu pasal. Tangan dia tu ada cemeti tu, dia libas orang ikut suka hati dia je. Nabi kata macam ekor lembu melibas tak tentu pasal. Hadis ini para ulama sebutkan boleh jadi khas untuk orang yang berkuasa, penguasa. Dia tu ada kuasa dan orang takut kat dia. Jadi dia libas macam mana pun orang tak balas balik. Itu.
ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Cementi itu dia pergi pukul orang. Nabi kata aku tak pernah tengok ada ahli neraka macam gini. Kenapa Nabi kata aku tak pernah tengok? Nak kata buruk keadaannya. Satu. Yang kedua, wanisaun. Ini pagi tadi punya sambungan hadis yang tak baca habis. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Nabi sebut ada kategori perempuan. Perempuan ini kasiyat. Apa maksud kasiyat? Ariyat. Ariyat maksudnya bertelanjang. Kasiyat maksudnya adalah, sebagian para ulama sebut, kasiyat, ariyat, mereka ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kosong daripada sikap syukur. Ingat tak Nabi, masa Nabi sebut kebanyakan ahli neraka itu adalah wanita? Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, kenapa mereka banyak sangat masuk ke dalam neraka? Sahabat kata, mereka tu kufur kepada Allah Ta'ala ke? Nabi kata tak. Apa sebabnya mereka masuk ke situ banyak? Yakfurna al-ashir. Sebab mereka itu menafikan kebaikan suami-suami mereka. Suami dia buat kebaikan dia 1000, tiba-tiba yang ke-1000, yang ke-1 tu tiba-tiba kena kat dia keburukan. Isteri dia kata, saya tak pernah tengok kebaikan abang selama saya berkahwin dengan abang. Benda tu dahsyat. Itu sebab Nabi kata apa? Yakfurna al-ashir. Kesimpulannya, carilah isteri yang bagus perkataannya, bukan pedas menusuk kan, macam machine gun. Kalau pistol boleh tahan lagi, dia tembak sedas satu-satu kan. Ini macam machine gun, tembak sekali keluar 100, menusuk kat jiwa. Baik, lupakan. Kasiyat, ariyat. Sebagian lain pula kata tak. Kasiyat maksudnya ke sini adalah takshifu syai'an min badaniha. Dia buka something, salah satu daripada tubuh badan dia tu, supaya orang tengok. Ariyat maksudnya dalam keadaan bertelanjang. Bahasa kasarnya kita panggil berbogel. Dia boleh jadi dalam dua keadaan. Satu, dia betul-betul tak berpakaian, ataupun dia berpakaian tapi dia punya pakaian tu jarang, nampak tembus. Saya tak tahu, ada dulu kadang-kadang kita pergi ke majlis pengantin, ada orang pakai kebaya apa? Kebaya kerengga orang panggil. Ke saya baru cipta sendiri kebaya kerengga ni? Saya buat cerita. Saya buat cerita. Bukan, saya tak boleh nak gambarkan fashion apa tu yang dia punya tu gitu kan. Dia punya macam shape dia tu. Ha? Macam ikan dia sebaik duyung kalau dugong. Gitu. Kemudian dekat bahagian dia punya lengan itu, dia ada macam baju yang boleh nampak gitu kan. Panggil apa? Lace. Acah-acah. Gitulah. Benda tu disebut sebagai kasiyat ariyat. Kena betul lah. Maksudnya dia pakaian kasiyat ariyat. Dia bahagian tubuh dia tu nampak. Benda tu tak Islamik. Pun sama. Macam orang bungkus buah nangka, itu pun cempedak. Kan nampak tu kan? Ada orang bungkus buah cempedak tak nampak bentuk dia. Kan biasa ketat gitu kan? Kenapa orang nak bagi ketat cempedak tu? Macam mana? Mula-mula tak nampak, kecil lah bahasa. Buah tu kecil, kemudian besar-besar, kemudian ketat. Saya baru tahu ni, ilmu baru kat saya.
Terima kasih banyak. Itulah, maksudnya nampak dia punya body shape dia, kulit dia nampak. Kemudian mumilat, ma'ilat. Mumilat kat sini, ma'ilat daripada perkataan ma'il. Ma'il maksudnya condong. Para ulama sebut mumilat ni dia condong ataupun jauh daripada kebenaran. Ataupun sebahagian sebut ma'ilat, dia punya cara perawakan itu. Ma'ilat, pernah tengok tak? Saya sebut pagi tadi kan, orang jalan catwalk. Catwalk, ada orang jalan catwalk straight macam tu. Dia macam itu kan? Ni, macam mana? Macam tu kan? Oh, kiri kanan gitu, macam kawat. Banyak ilmu saya dapat malam ni. Kiri kan, ma'ilat itu. Sebab apa tujuan dia? Nak menggoda, nak attract orang. Orang tak kenal dia, jadi kenal dengan cara jalan seperti itu. 1, 2, 3. Ini kepala mereka pula. Nabi sifatkan kepala mereka ni macam mana? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala mereka seperti mana bonggol unta. Ma'ilah, yang condong. Dia pakai tutup. Para ulama sebut dia pakai tutup, tapi dia punya tutup tu nampak gedabak kat situ kan. Pernah tengok tak ada yang pemain ular yang daripada India tu yang dia punya turban besar gitu kan. Ka'asnimatil bukht. Nabi sifatkan dia punya bonggol unta, nampak tak nampak? Nampak menonjol gitu kan? Nampak menonjol gitu. Kemudian kalau unta tu jalan, dia condong. Jadi Nabi sifatkan perempuan kategori-kategori seperti ini, bajunya jarang nampak tubuh dia, kemudian cara jalan dia menggoda orang, jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala dia nampak. Sebenarnya perempuan ni hubbu syuhrah, dia nak dia tu dinampak, dia tu diketahui. Nabi sebut la yadkhulnal jannata. Dia ini, lelaki ini dan juga perempuan kategori ini, tidak akan masuk ke syurga. Lebih dahsyat daripada itu, wala yajidna rihaha, dia tak akan mencium baunya. Wa inna rihaha, sedangkan bau syurga itu la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sedangkan bau syurga itu punya kuat, sedangkan daripada jarak sekian-sekian, walaupun orang tu tak masuk syurga, dia boleh hidup. Maksudnya hadis ini, orang yang bersifat dengan sifat ahli neraka ini sangat jauh daripada syurga. Bahkan bau ni saja dia tak cium. Hadis ini pengajarannya adalah jangan kita bersifat seperti kategori ini, dua orang kategori makhluk ini. Jadi itu sahaja untuk malam ini. Alhamdulillah, sikit lagi mungkin 2 bulan kot habislah kitab ni. Kalau dia memenuhi kategori bonjol, biasanya kalau saya nak kurang lebih, nanti ada muslimat tak suka, dia kata fitnah. Ahli syurga, Masya Allah. Sanggul kan, pakai, ada sebagian muslimat dia punya rambut tu tebal kan, sanggul. Sanggul itu naik ke atas ke tidak? Dia naik ke situ ke? Macam bonggol unta? Tak, dia biasanya akan ke belakang. Tapi ada sebahagian yang saya pernah tengok, orang buat video, dia punya bonggol tu betul-betul ke atas. Dia lilit turban itu sampai ke atas, sebiji seperti mana yang Nabi SAW sebut ini. Adapun muslimat yang bersanggul bukan untuk tujuan menarik perhatian lelaki, dan memang rambut dia tebal macam itu kan. Ada orang rambut dia lurus, ada orang rambut dia apa dia afro. Buka tudung terus kembang itu. Ada orang buat lawak, dia kata rambut
buka tudung kembang. Nyamuk masuk dekat situ lalu mati syahid. Tenggelam tak keluar. Sesat dia, tak jumpa jalan keluar. Itu fitnah kot mungkin. Iya, ada orang rambut seperti itu. Dia punya nature. Tujuan dia memang dia kumpul. Takkan dia buat rambut dia pendek, potong pendek sampai nampak macam lelaki. Benda tu juga kita tak setuju. Jadi ala kadarnya dia sanggul. Dan kalau nampak bonjolan, itu adalah satu benda yang dimaafkan. Pun still kita beritahu, bonjolan tu saya tak pernah tengok ada orang muslimat yang sanggul dia punya tudung. Dia nampak bonjol sikit, tapi dia takkan sampai macam bonjol unta yang ke atas. Bonjol unta macam mana? Ke atas ke kat tepi? Ke atas kan? Jadi itu tidak menyamakan muslimat yang pakai tudung elok kemudian keluar bonjol sama seperti mana hadis ni. Tak. Dan perkataan Nabi ini untuk menunjukkan mubalaghah, exaggerate. Allahu a'lam. Jangan marah nah. Makcik okey makcik. Rambut tu boleh diurai macam tu yang pakai tudung. Ha? Saya tak pernah belajar fake bertudung. Macam mana? Ada dijual yang boleh membonggolkan kepala kita. Masya Allah. Macam mana? Bentuk dia jadi bonggol. But ready made. Bonjol macam ke tengah. Kalau macam tu bacakan hadis ni ke dia. Tapi sifatnya itu sama. Nabi kat sini, Nabi tak kata rambut. Nabi kata apa? Ru'usuhunna, kepala mereka. Kenapa Nabi sifatkan benda-benda ni? Apa saya sebut tadi? Sebab dia nakkan perhatian. Cara jalan dia, dia punya pakaian, kepala dia tu dia tonjol macam itu. Allahu'alam. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan buat kita semua. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.